وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Adalah ada daripada kamu yang menjadi umat, yakni tugasnya menyeru kepada kebaikan dengan cara menyuruh memperbuat kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan mereka itulah yang mendapat kemenangan. Huraiannya, ayat ini mengandungi perintah menyeru kepada kebaikan. Ditafsirkan oleh setengah ulama seperti berikut. Kalimah min dalam ayat ini dimaknakan litabyin, artinya untuk penjelasan, bukan dimaknakan litab'in, artinya untuk sebahagian. Jelasnya dari perintah menyeru kepada kebaikan di sini bukanlah ditumpukan hanya kepada sebahagian umat Islam saja, tetapi ditumpukan kepada setiap umat Islam yang mukallaf. Berdasarkan ayat 110 surah Al-Imran ini juga, yang akan datang sebutannya nanti insyaAllah, iaitu yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dibangkitkan bagi manusia supaya kamu menyuruh mengerjakan kebaikan dan kamu melarang daripada berbuat kejahatan. Maka berdasarkan ayat ini, wajiblah atas setiap umat Islam yang mukallaf itu melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, iaitu menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang berbuat kejahatan. Adapun cara melarang berbuat kejahatan atau yang mungkar itu, imma sama ada
dengan tangannya, yakni dengan tindakan kekerasan. Wa imma, sama ada dengan lisannya, yakni dengan memberikan nasihat, atau yang sekurang-kurangnya dengan mengingkarkan dengan hatinya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika dha'aful iman." Sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya, dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang itu mengingkarkan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Maka di atas tafsiran ayat dan hadis yang disebutkan itulah ayat ini membawa pengertian, hendaklah kamu menjadi umat yang menyeru orang supaya berbuat kebajikan dan menegah orang daripada mengerjakan kejahatan. Maka pihak yang berpegang dengan pendapat itu mengatakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar suatu produk kifayah, yang bermakna jika ada seorang Islam melakukannya, terlepaslah tanggungjawab itu dari orang-orang Islam yang lain. Ada pula setengah ulama mentafsirkan ayat ini bahawa kalimah min di sini litab'id, artinya untuk sebahagian. Kerana di dalam Islam itu terdapat golongan yang lemah dan golongan yang tidak berdaya untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Oleh sebab itu, bolehlah adanya kalimah min dalam ayat ini yang membawa pengertian adalah ada sebahagian di antara kamu yang menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dengan cara menyuruh berbuat kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Dan setengah mufassir, yakni ahli tafsir, mengatakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar ini terkhas kepada para ulama, pada ketua-ketua Islam. Tidaklah mungkin orang-orang jahil dapat melaksanakannya disebabkan kejahilannya. Ulama-ulama dan ketua-ketua tersebut mempunyai pengaruh dan kekuasaan, yang mana dengan adanya pengaruh dan kekuasaan mereka itu, mudah kewajipan itu mereka jalankan dan lekas memberi kesan. Pendapat demikian berdasarkan pentafsiran bahawa ayat ini hanya ditumpukan kepada sebahagian dari umat Islam. Kesimpulannya, kita mendapati bahawa ayat ini ditujukan kepada setiap umat Islam bertanggungjawab dengan tidak ada kecualinya, bahkan semuanya adalah menyeru kepada kebaikan. Caranya dengan menyuruh manusia berbuat kebajikan dan menegah berbuat kejahatan. Masing-masing mengikut taraf dan kemampuannya. Dalam mereka melatih sekumpulan umat yang dapat menjalankan kewajipan itu. Manakala nampak suatu kesalahan atau penyelewengan, segeralah memperbaikinya supaya tidak menimbulkan kebinasaan terhadap umat tadi. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maksudnya dimisalkan orang yang memelihara batas-batas agama Allah dan yang merosakkannya adalah seperti sekumpulan kaum yang sama-sama belayar dalam sebuah kapal, yakni dalam dua tingkat. Sebahagiannya ada kena-mengena dengan yang di atas dan sebahagiannya ada kena-mengena dengan yang di bawah. Orang-orang yang di bawah kalau hendak mengambil air mesti melalui orang-orang yang di atas. Oleh sebab itu mereka berkata, kalau kami lubangi dinding kapal yang bertempat yang di tempat kami untuk mengambil air, kami tidak akan menyusahkan orang-orang yang di atas kami. Bolehlah dikatakan secara umum bahawa tugas menyampaikan dakwah atau seruan agama tidak dapat dijalankan melainkan oleh orang-orang yang khusus yang mengetahui benar-benar akan rahsia-rahsia hukum-hukum agama dan memahaminya.
Mereka itu terdiri dari golongan orang-orang yang telah disyaratkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 21-22 yang berbunyi, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Mengapakah tidak berjalan sebahagian di antara tiap-tiap satu kumpulan dari mereka supaya mempelajari ilmu agama dan memberi pertakutkan kepada kaumnya bila kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka itu berhati takut. Mereka itulah yang menjalankan tugas dakwah mengikut kadar ilmu pengetahuan mereka yang dilancarkan di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadat, di majlis-majlis pelajaran, di rumah-rumah persatuan, di perjumpaan-perjumpaan ramai dan di dalam sesuatu perayaan jika ada kesempatan bagi mereka. Tugas itu demikian, jika mereka sentiasa menjalankannya, nescaya akan mendatangkan kebaikan yang amat banyak dan besar gunanya. Serta janganlah pula khawatir walau berapa banyak rintangan yang menghalang. Nescaya mereka berakhir dengan mendapat kemenangan. Kerana Tuhan telah menyatakan di akhir ayat 1:4 berbunyi, "Wa ulaika humul muflihun," yang artinya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan bertelingkah setelah datang keterangan-keterangan mereka. Mereka itulah yang mendapat siksa yang besar. Jadi setelah Allah menyuruh orang-orang mukmin supaya menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan sebagai yang telah terdahulu sebutannya pada ayat 1:4. Maka pada ayat ini Allah telah melarang pula jangan bercerai-berai dan jangan bertelingkah di dalam agama seperti halnya orang-orang ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, yang mana pertelingkahan orang-orang ahli kitab itu berlaku disebabkan mereka sesama mereka bermusuh-musuhan dan mengikutkan hawa nafsu mereka. Setelah datang kepada mereka keterangan dan hujah-hujah yang nyata, tetapi mereka tetap juga menyalahinya. Mereka itulah yang mendapat siksa yang besar di dunia dan di akhirat. Yang ini menjadi amaran kepada orang-orang mukmin. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu, hari orang-orang bermuka putih dan bermuka hitam. Adapun orang-orang yang bermuka hitam, yakni di neraka, saya dikatakan, mengapakah kamu kufur sudah kamu beriman? Maka rasakanlah siksa itu dengan sebab kamu kufur. Urayanya Allah memperingatkan, iaitu pada hari kiamat telah terdapat orang-orang yang bermuka putih dan terdapat pula orang-orang yang bermuka hitam. Dikiaskan muka yang putih itu ialah orang yang gembira, iaitu mukmin, dan muka hitam itu ialah orang-orang yang duka cita, iaitu kafir dan munafik. Adapun orang-orang yang bermuka hitam dimasukkan ke dalam neraka, lalu kedengaranlah suara yang berseru kepada mereka, mengapakah kamu kufur setelah kamu beriman? Maka rasakanlah siksa itu dengan sebab kamu kufur, iaitu seruan yang bersifat pertanyaan tetapi mengandungi ejekan. Siapakah gerangan orang yang dimaksudkan orang-orang yang kufur sudah beriman dalam ayat ini? Padahal mereka belum pun pernah beriman. Di sini ada pertelingkahan ulama tentang mentafsirkannya. Riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan, pada masa manusia diambil penyaksiannya,
Allah telah berfirman kepada mereka, alastu bi rabbikum, artinya, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Artinya, mereka menjawab, qalu bala syahidna. Artinya, mereka jawab bahawa kami saksikan. Berarti semua manusia pada asalnya. Jadi siapa di antara manusia itu kufur di dunia? Ialah orang yang dikatakan kufur sesudah beriman. Kena susus pun layak dia ada silap. Okay. Al-Hasan mengatakan, mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah orang-orang munafik. Kerana mereka beriman hanya dengan lidah, tetapi engkar di dalam hatinya. Ikrimah pun menyatakan, mereka itu ialah ahli kitab. Kerana pada mulanya mereka beriman bahawa kelak bakal dibangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Tetapi manakala sampai masanya usul itu dibangkitkan, mereka telah engkar pula. Kemudian Allah menerangkan pula akan hal orang-orang putih, mukanya sebagaimana diperbankannya pada ayat 107 yang berbunyi, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang bermuka putih adalah mereka dalam rahmat Allah, ini di syurga. Mereka itu kekal dalamnya selama-lamanya. Yakni orang-orang yang putih mukanya dengan keadaan berselisih disebabkan bersatu padu sama mereka, tidaklah bertelingkah dalam agama dan tidak berpecah belah. Mereka itu akan hidup di dunia dalam kenikmatan dan bakal dirasakannya pula di akhirat dengan berkekalan. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Demikian itulah ayat-ayat Allah yang kami ini yang Allah bacakan kepada engkau ya Muhammad dengan sebenarnya, dan tiadalah Allah menghendaki pengajaiban terhadap penduduk alam. Jadi apa-apa yang Allah telah jelaskan daripada Al-Quran dan ayat-ayat terlalu itu adalah benar, jangan diragukan lagi. Dan tiadalah Allah menghendaki pengajaiban terhadap penduduk alam. Jadi Tuhan tidak akan menganiaya sesiapa pun daripada hamba-hambanya. So, umpamanya menyeksa seseorang dengan tidak ada kesalahan, hanya saja orang yang berbuat maksiat atau derhaka terhadap Tuhan jualah yang menganiaya dirinya sendiri. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa ila Allah turja'ul umur. Kemudian Allah juga segala apa yang di langit dan yang di bumi, dan kepadanya lah terpulang segala urusan. Jadi setelah Allah menjelaskan bahawasanya Allah itu tidak bertindak dan tidak berhajat sama sekali untuk menganiaya sesiapa pun dari penduduk alam ini, lalu menyatakan pula sifat kesempurnaannya dengan menunjukkan kebesarannya, itu langit dan bumi dengan segala isinya itu adalah kepujaannya, dan urusan semua makhluknya akan terpulang kepadanya untuk menguruskannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Adalah kamu sebaik-baik umat jadi bangkitkan bagi manusia supaya kamu terus mengerjakan kebajikan dan kamu melarang berbuat kejahatan serta percaya kepada Allah. Kalaulah beriman ahli-ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, dan saya lebih baiklah bagi mereka, tetapi setengah mereka itu mukmin dan kebanyakan mereka fasik. Jadi pada ayat yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat jadi bangkitkan bagi manusia supaya kamu menyuruh mengerjakan kebajikan
dan kamu melarang berbuat kejahatan serta percaya kepada Allah. Huraiannya. Sebabnya ayat ini diturunkan kerana ada beberapa orang Yahudi iaitu Malik bin As-Saif dan Wahab bin Yahuda telah berkata kepada orang Islam iaitu Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan Salim hamba saya Huzaifah radhiyallahu anhum ajma'in. Begini katanya, kami lebih mulia daripada kamu dan agama kami lebih baik pada agama yang kamu dakwakan. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Maksud ayat tersebut iaitu kamulah sebaik-baik umat yang ada sekarang dengan sebab kamu ada menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang daripada melakukan kejahatan serta beriman dengan benar-benar dengan sebenar-benar beriman. Sedang umat yang lain yang telah tenggelam dalam kejahatan dan tidak ada di antara mereka yang menyuruh kaumnya berbuat kebajikan dan menegur dari kejahatan yang dinamakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar serta tidak pula beriman dengan Allah sebenar-benar iman. Tuhan telah mensifatkan demikian terhadap Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya yang semasa dengannya waktu turunnya ayat ini. Mereka itu telah pun bermusuh-musuhan sesama mereka pada masa yang lampau. Kemudian dipersatukan hati mereka lalu berpegang teguh semuanya dengan tali agama Allah. Ada kebenaran tentang umat Islam itu sebaik-baik umat ada di dalam pengetahuan Allah juga. Jadi fi ilmillah merupakan benar-benar menjadi kenyataan pada masa yang lalu disebabkan teguhnya pemeluk-pemeluk Islam itu memegang peraturan-peraturan yang menjadi syarat mutlak untuk sampai ke darjat dan ke taraf sebaik-baik umat. Tetapi manakala peraturan-peraturan dan syarat-syarat itu dilanggar, diperkecil, dipermudah-mudahkan, diabaikan, dicuaikan dan ditinggalkan, maka umat yang telah memuncak ke tinggi-tinggi mercu yang kemajuan itu semakin lama semakin merusut. Kemerusutan umat Islam tersebab oleh meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, yakni tidak mahu menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang berbuat kejahatan yang dipelopori oleh orang-orang besar yang memegang tampuk pemerintahan Islam. Sebab mereka sendiri yang telah bermaharajalela di dalam maksiat dan kedurhakaan. Sehingga jika kena mata dipincikan, kena perut dikempiskan. Banyak contoh demikian mula berlaku semenjak kebangkitan kerajaan Banu Umayyah dan orang-orang yang mengikut jejak langkah. Orang-orang pertama yang memulakan kedurhakaan itu ialah Al-Malik bin Marwan. Ketika ianya mengisytiharkan di semembah begini, sesiapa mengatakan kepada aku, takutlah kamu kepada Allah, dan saya aku pegalkan lehernya. Demikianlah kejahatan itu berjalan terus dan kedurhakaan makin bertambah sehingga terluculah sebesar-besar keistimewaan dan keutamaan yang ada dalam Islam pada masa itu dengan terlucunya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar yang telah berlaku seperti di kota Andalusia yang Islam telah jatuh dan di kota Baghdad sendiri dikuasai oleh tentera-tentera Mongol yang jadi ketua oleh Genghis Khan. Akhirnya umat Islam telah runtuh kerana kerja-kerja keduanya telah mengabaikan peraturan-peraturan agama. Kesimpulannya, kebaikan umat Islam bergantung kepada 3 perkara. Pertama, menyuruh berbuat kebajikan. Kedua, melarang dari melakukan kejahatan. Dan ketiga, percaya dan beriman kepada Allah. Jika ini ditinggalkan, sudah tidak ada lagi kebaikannya pada umat itu. Kemudian, ayat tersebut bersambung dengan ayat yang berbunyi, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalaulah beriman ahli-ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, nescaya lebih baiklah bagi mereka. Yakni sekiranya mereka itu beriman dengan sebenar-benar iman yang tertanam dalam hati dan semati dengan jiwa sebagaimana keimanan orang-orang mukmin, maka yang itu amatlah baiknya, iaitu akan mendapat ketinggian di dunia
dan pahala di akhirat dengan memasuki syurga. Kata Tuhan pula pada akhir ayat ini iaitu minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Setengah mereka itu mukmin dan kebanyakan mereka itu fasik. Jadi di antara orang-orang ahli kitab itu terdapat juga orang yang telah beriman dengan tulus ikhlas dalam sebarang amalan seperti Abdullah bin Salam dan kumpulannya daripada orang-orang Yahudi. Begitu pula An-Najashi, Raja Habsyi dan kumpulannya daripada orang Nasrani. Tapi kebanyakannya bermaharajalela di dalam kekufuran. Memanglah semua agama tidak luput pemeluk-pemeluknya didapati. Ada yang pelampau, ada yang pertengahan, dan ada pula yang bermaharajalela dalam maksiat dan kederhakaan. Kebanyakan mereka itu teguh berpegang dengan agama hanya pada permulaan timbulnya agama itu. Setelah semakin lama dan lanjut umur agama itu, semakin ramai orang-orang yang derhaka dan